Risalah Tauhid, kita Risalah Tauhid muka surat berapa 6 Rumi yang ada kita boleh tengok kitab Tauhid, Risalah Tauhid muka surat 6 nombor 5 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam huraian yang mana musannif nak menyatakan kepada kita mabadi ataupun maudhu' ilmu tauhid ni. Jadi kita sampai kepada nombor yang kelima, faedah ilmu ini. Yang keenam, nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, yakni nak diadukan, kalau nak dibandingkan ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini, nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam agama kita, tafsir, hadis, tajwid dan macam-macam lagi, nahwu, saraf, sirah dan sebagainya. Jadi kalau nak diadukan ilmu tauhid ini dengan segala ilmu-ilmu yang lain, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam, yang paling utama sekali, yang paling utama sekali, yang paling penting sekali. Jangan kita tak tahu ilmu tauhid ini ilmu yang nombor 1. Setiap orang mesti pandai, kerana ilmu ni nak membicarakan tentang iman, tentang akidah, tentang pegangan dan kepercayaan di dalam hati, yang mana apabila ataupun seandainya pegangan di dalam hati seseorang itu salah, pegangan dalam hati seseorang itu salah, menyimpang, rosak, nescaya apa sahaja amal ibadat yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya dia mati di dalam keadaan akidah, pegangan di dalam hatinya itu salah, nescaya berkekalanlah dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, hendaklah kamu jaga, hendaklah kamu pelihara akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara penyebab yang boleh menjatuhkan hamba Allah di dalam neraka ataupun di dalam azab neraka Allah ialah rosaknya akidah. Jadi banyak sebab, banyak punca hamba-hamba Allah Ta'ala itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya dengan sebab kesalahan-kesalahan itu, hamba-hamba Allah Ta'ala tadi tidak diterima amalannya. Dan ada kalanya dengan sebab kesalahan dan maksiat hamba tadi, dia berkekalan di dalam azab neraka Allah selama-lamanya dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah selama-lamanya. Maka wajiblah ada perasaan takut, risau di dalam hati kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Wajiblah ada perasaan takut seandainya kita dihumbankan oleh Allah di dalam neraka Allah. Wajib ada perasaan takut, wajib ada perasaan risau, bimbang terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana azab Allah Ta'ala ni sangat dahsyat. Azab Allah Ta'ala api neraka Allah ni sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat kepedihannya. Cuba kita bayangkan sakit-sakit yang Allah Ta'ala jadikan di atas dunia ni pun kita tak boleh nak tanggung. Kita tak boleh nak tanggung jenis-jenis sakit di atas dunia. Padahal
Sakit atas dunia ni tidak ada kebilangan kalau nak dibandingkan dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pun kita tak sanggup dah. Kita tengok orang sakit gigi, orang sakit kepala, orang sakit perut, berguling dah. Tak tahan, cepatlah sihat, cepatlah sihat. Cepatlah sihat, sakit kepala. Cepatlah sihat, tak boleh nak buat apa, sakit kepala, migraine. Bukan ada api dalam kepala kita, betul tak? Tak ada api pun dalam kepala kita, tak ada api pun, tapi tak boleh nak tangguh. Tak sanggup nak tangguh. Bila nak sembuh sakit kepala? Bila nak sembuh sakit kepala? Kita tengok orang kemalangan jalan raya, kita tengok depan mata macam mana mayat ni. Hancur, putus-putus, kita kata ngeri ni dah. Itu yang kita lihat tu, tidak ada kebilangan dengan azab neraka Allah. Pun kita tak sanggup. Adakah kita sanggup nak duduk tinggal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sanggup membiarkan diri kita dan anak bini kita nanti dibakar oleh Allah? Maka jangan sombong. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak takut, orang yang tak peduli dengan azab Allah Ta'ala ni adalah orang yang sombong. Kita ni takabur dengan Allah. Kita ni sangat-sangat sombong dengan Allah. Kita merasakan diri kita kuat. Kita merasa diri kita hebat. Padahal hakikatnya diri kita ni sangat-sangat dhaif. Diri kita ni sangat-sangat lemah. Takkan kuasa kita nak menanggung azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat dhaif. Tapi oleh kerana kesombongan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kita tak memperdulikan janji-janji azab daripada Allah. Dengan sebab apa? Kesombongan. Dengan sebab kesombongan yang ada dalam diri kita. Dengan sebab kesombongan yang ada dalam diri kita, kita tak pedulikan janji-janji azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penyebab seseorang hamba itu akan berkekalan di dalam neraka Allah ialah sewaktu di dunia dia tidak memiliki akidah yang betul. Dia tidak memiliki pegangan yang betul. Jadi dengan sebab itu wajiblah bagi diri kita ni mengaji. Wajiblah bagi diri kita ni belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Kerana ilmu akidah ni ilmu yang terpaling penting kalau nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi malangnya ilmu tauhid inilah yang paling ramai orang Islam zaman sekarang ni meninggalkan, tak nak belajar. Yang paling malang ilmu ni lah yang paling ramai orang tak nak mengaji, orang yang tak nak belajar. Cuba kita tengok diri kita dan ahli keluarga kita. Berapa ramai yang ambil berat, ambil peduli nak belajar ilmu tauhid. Tak payah kita nak tengok jauh-jauh, kita tengok manusia yang paling dekat dengan kita. Berapa ramai yang ambil berat, ambil peduli nak mengaji, nak belajar ilmu akidah ni. Ramai yang tak belajar, ramai yang tak mengaji, sedangkan kita belum tahu, belum pandai lagi. Tapi sombong, tak nak ambil tahu. Yang kita takut, yang kita risau, bimbang, di dalam hati kita tu memiliki akidah yang sesat, yang Allah tak terima. Nanti menyesal selama-lama. Nanti menyesal yang takkan berkesudahan. Maka dengan sebab itu, para muhibbin rahimakumullah, mari kita pakat-pakat mengaji, mari kita pakat-pakat belajar agama. Allah dah tolong kita macam-macam pertolongan. Allah bagi macam-macam nikmat pertolongan. Allah suruh kita belajar, maka mari kita belajar. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah suruh kita belajar bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk keuntungan Allah. Allah suruh kita belajar agama supaya amalan kita itu betul dan layak diterima oleh Allah, yang mendapat kesenangan dan kebahagiaan nanti kita sendiri, bukan orang lain. Sebab itu jangan sombong. Hidup atas dunia ni jangan sombong. Tak ambil berat, tak ambil peduli dengan apa yang Allah perintahkan.
Sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu takkan tertanggung oleh kita nanti. Wal'iyadha billah min dhalik. Jadi kata musannif, ilmu tauhid ni ilmu yang paling penting sekali. Kenapa ilmu ni paling penting sekali? Kerana ilmu ni lah nak menentukan seseorang itu memiliki akidah yang betul ataupun sesat. Nak menentukan seseorang itu Islam, Muslim ataupun kafir. Inilah ilmu ni. Kalau kita tak belajar ilmu ni, kita tak akan tahu iman dalam hati kita tu sah ataupun tidak. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kita tak akan dapat mengetahui adakah akidah, pegangan dan kepercayaan dalam hati kita itu sah ataupun tidak sah. Jadi bila kita belajar nanti kita akan dapat tahu. Bila kita mengaji kita akan dapat jawapan. Baru kita baru dapat kesedaran, baru nampak sama ada akidah dalam hati kita selama kita hidup 20, 30, 40, 50, 60 tahun ni betul ataupun sesat. Sebab tu jangan main-main dengan belajar agama ni. Jangan main-main dengan belajar agama. Baik. Ilmu yang terbangsa kepada Islam yang paling utama sekali. Inilah sebab tu ilmu ni dipanggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu akidah, ilmu tauhid ni ilmu fardu ain. Pengajian sifat 20 ataupun pengajian sifat 13 di atas qaul yang rajihnya 13, di atas qaul yang masyhurnya 20, adalah suatu ilmu yang telah diijma'kan oleh ulama bahawasanya wajib kena mengaji, wajib kena belajar, kerana ilmu ni menjadi asbab kita memperolehi, memiliki akidah yang betul. Jadi barang siapa yang masih lagi tak nak belajar ilmu sifat 20 ni, ilmu barang siapa yang tak nak belajar lagi ilmu sifat 20 ni, duduklah dalam dosa, duduklah dalam maksiat, duduklah dalam kefasikan. Jadi ilmu ni pakak-pakak kita ngaji, belajar, laki-laki perempuan, tua muda, suami isteri, mari pakak-pakak ngaji. Percuma je kelas kita tak ada bayaran puluh-puluh ringgit pun. Duduk mengaji, istiqamah, ada kitab, ikut jadual, ngajilah. Dalam sebulan kita ada lebih 40 kali baca kitab tauhid. InsyaAllah ada peluang kita nak faham, nak lepas pada ain tauhid, insyaAllah boleh. Mudah-mudahan. Yang ketujuhnya, jadi jangan kejar ilmu fardu kifayah dulu. Zaman sekarang ni ramai kita tengok juga orang dah berhijrah, tapi penghijrahannya tidak mengikut jalan yang betul. Ramai dah hijrah, tapi penghijrahannya masih lagi di dalam perangkap syaitan. Mereka semata-mata berhijrah tapi tidak menuntut ilmu. Itu satu. Ramai yang berhijrah daripada zaman maksiat, tiba-tiba berpindah buat amal ibadat pagi, petang, siang, malam tanpa belajar ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berhijrah kemudian belajar agama, tapi ilmu yang dibelajar itu bukan ilmu fardu ain. Bukan ilmu fardu ain. Yang mereka sibuk belajar bermati-matian tu ilmu fardu kifayah. Ilmu yang tidak menyentuh perkara-perkara yang utama, yang penting di dalam nak meluluskan ibadat. Ramai masyarakat kita tengok sekarang ramai pergi ceramah-ceramah. Bagus, bukan tak bagus. Bagus. Ceramah maulid, Isra' Mi'raj, nuzul Quran. Bagus. Tapi kalau sekadar kita pergi bawa anak bini pergi ceramah, tapi fardu ain kita tak belajar, kita masih ditipu oleh syaitan lagi. Ingat baik-baik. Jangan kita perasan kita dah pergi sanggup berjauh-jauhan pergi majlis solawat, pergi majlis maulid, pergi majlis ini, pergi majlis itu, konon-kononnya kita dah berada di atas jalan yang benar. Hati-hati. Wajib kita sampaikan, takut ada yang tak perasan mereka dalam perangkap syaitan. Syaitan ni bukan sahaja ajak kita buat dosa, buat maksiat. Syaitan ni dia memasang perangkap. Di antara perangkap dia apa? Dia menggalakkan kita belajar ilmu yang tak wajib,
supaya kita tertinggal ilmu yang wajib-wajib. Bila kita tertinggal ilmu yang wajib-wajib, amalan kita takkan diterima oleh Allah. Tetap salah amalan yang kita buat. Pergilah ceramah mana-mana pun, selagi tak belajar fardu ain secara khusus, amalan kita takkan jadi betul sampai bila-bila. Kerana dalam ceramah-ceramah itu tidak diajarkan tata cara undang-undang ibadat ni secara khususiyah. Dia hanya menyentuh secara umum, sebut tentang wajib solat, jangan tak solat, jangan tak tutup aurat, jangan tak berpuasa. Di dalam ceramah-ceramah tu tak diajar bab haid secara khusus, bab nifas secara khusus, bab wuduk secara khusus, bab akidah secara khusus. Jadi mana mungkin kita nak tahu, kita nak pandai, kita nak faham tentang selok-belok buat ibadat kalau kita tak nak belajar secara fardu ain tadi. Tapi orang yang dah duduk dalam situasi ni, dia berasa diri dia dah baik, dia dah berasa diri dia dah betul, dia berasa dirinya tak berkendak, tak berhajat pun nak ikut kuliah-kuliah yang macam ni. Kenapa? Kerana dirinya dah ditipu oleh syaitan. Jadi hati-hatilah. Jadi wajib kita sampaikan. Sebab kita tak nak, kita berasa sedih tengok golongan-golongan yang dah hijrah tapi masih lagi duduk dalam perangkap syaitan. Mereka menyangkakan dirinya dah baik dah, padahal amalannya masih jauh lagi daripada betul. Sebab tidak ada pengetahuan yang penting-penting dalam ibadat. Ramai orang suka pergi dengar ceramah bawa anak bini, tapi tak sanggup nak bawa anak bini ngaji fardu ain. Ini yang berlaku sekarang. Tak belajar mandi wajib, tak belajar bab air, tak belajar bab najis. Sedangkan benda ni nak guna hari-hari nak guna. Lebih-lebih lagi akidah. Dah nak buat macam mana? Yang sepatutnya nak buat macam mana? Pergi jugalah ceramah-ceramah tu kalau ada masa-masa free. Tapi kuliah fardu ain ni jangan ditinggalkan sama sekali, kecuali kita dah beres. Tauhid dah beres, tasawuf dah beres, fiqh dah beres, tajwid dah beres. Tak ada masalah tak nak mengaji fardu ain. Tapi kalau 4 ilmu ni kita tak khatam lagi, tak beres lagi, cuci najis pun tak tahu, bab haid nifas pun tak reti lagi, akidah pun tak tahu ke mana hala lagi, jangan. Tumpukan fardu ain dulu. Kemudian kalau ada masa lapang, gilah dengar ceramah tu. Jangan harapkan ceramah-ceramah umum saja, tapi meninggalkan fardu ain. Ini banyak orang kita tertipu lagi. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang ketujuh, yang menghantar, mana yang membawa ilmu ini, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya itu untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, ialah daripada ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Inilah imam, inilah ikutan akidah kita, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bab akidah yang dikata Imam Syafi'i itu dalam ilmu fiqah, dalam syariat, semayang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, itu ikut imamnya Syafi'i. Dalam bab akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi di sisi pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wajib belajar 13 sifat, daripada sifat wujud sampai kalam. Kalau dan selain daripada itu Imam Abul Mansur Maturidiyah, kalau ikut pandangan Imam Abu Mansur Maturidiyah ni, wajib belajar 20. 20. Dua-dua tu perjalanan ataupun akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kat Melaka ni kita duduk dengar dalam khutbah Jumaat disebutkan kena berpegang dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang dengar melopong akidah Asy'ariyah Maturidiyah melopong, apa benda tu? Sebab tak nak belajar. Dah kalau kita tak belajar, mana kita tahu pegangan dalam hati kita ni mengikut Asy'ariyah Maturidiyah ataupun akidah yang sesat, kalau kita tak nak mengaji. Sebab tu kena ngaji. Ngaji. Allah dah bagi makan, dah bagi minum, dah bagi duit, dah bagi kerja, dah bagi laki, dah bagi bini, dah bagi kereta, apa lagi? Buatlah pula persiapan mati. Ngaji ni persiapan
mati. Persiapan dunia ada dah. Kita dah ada rumah, dah ada pakaian, ada makan minum. Persiapan dalam kubur tu tak ada. Ibadat main belasah, ibadat main hantam, ibadat main agak-agak, ibadat main tiga-tiga orang. Tanpa kefahaman sendiri. Jadi janganlah mari pakat-pakat kita belajar sebelum Allah cabut nyawa kita. Baik kita mengaji cepat-cepat. Tumpukan pada ain. Tumpukan pada ain terlebih dahulu. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hukumnya belajar ilmu ni. Hukum belajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ilmu sifat 13 ni, kalau orang tanya apa hukum belajar ilmu ni, wajib ke belajar ilmu sifat 20 ni? Wajib ke belajar ilmu sifat 13 ni? Ke sunat je? Ke harus saja? Kalau sunat, belajar dapat pahala. Tak belajar, tak ada masalah, tak berdosa. Kalau harus, nak belajar pun boleh, belajar pun tak dapat pahala, tak belajar pun tak berdosa. Kewajib ilmu ni, iaitu fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang menjadi kefarduan, yang menjadi kewajipan ke atas tiap-tiap orang yang mukallaf, daripada raja sampailah ke bawah, daripada sultan sampailah yang ke paling bawah sekali. Bila dia mukallaf, tak ada seorang pun yang boleh mengecualikan diri daripada belajar ilmu tauhid ni. Tak peduli dia artis tak artis, dia datuk, dia datin, dia tan sri, dia puan sri, tak peduli. Dia jutawan, bilioner, ahli perniagaan, orang kampung, asalkan dia tu mukallaf, wajiblah dia belajar ilmu sifat 20, ilmu sifat 13 ni, ataupun dipanggil ilmu akidah. Kalau dia tak nak belajar, duduk dalam dosa. Kalau dia mati, mati fasik. Jadi kita belajar, jangan tunggu orang lain. Orang lain tak nak belajar, biarkan. Orang lain tak nak belajar, tangguh-tangguh. Nanti kita dulu kena pergi, kita dulu kena kejar cepat-cepat. Sebab ni sangkut paut dengan amalan diri kita sendiri. Laki tak nak mengaji, kita bini pergi mengaji. Laki ajak bini mengaji, bini tak nak, laki mengaji cepat. Mak bapak ajak anak-anak buat tak peduli, mak bapak cepat-cepat mengaji. Anak-anak ajak mak bapak belajar agama, mak bapak tak mau. Kita anak-anak cepat pergi belajar. Jadi jangan tangguh-tangguh tunggu orang lain. Tak ada siapa yang nak selamatkan kita dalam kubur besok, melainkan kita sendirilah nak kena usaha daripada sekarang. Kita kena ajak, kena ingatkan, ajak kawan-kawan, ajak adik-beradik, ajak sepupu sepapat, ajak ipar duai. Itu rezeki lah. Yang nak ikut-ikut, yang tak nak ikut terpulang. Mudah-mudahan nanti kita tak dipersalahkan di hari kiamat. Kenapa dulu kau tak ajak? Kenapa dulu kau tak ajak? Kenapa dulu kau tak ajak? Sebab tu jangan berhenti daripada kita ni berkempen. Ajak kawan-kawan, rakan-rakan, adik-beradik kita mengaji, belajar. Bukan apa? Bukan untuk kepentingan kita. Sesama sifat belas kasih sayang, kasihan. Kalau seandainya hidup atas dunia ni tanpa ilmu amalan kita, Allah tak terima. Balik akhirat dalam keadaan muflis, fakir, miskin, nanti diazab oleh Allah. Siapa nak jawab? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Sebab tu jangan sombong, jangan berasa hebat. Jangan berasa hebat. Jadi hukumnya fardu ain. Siapa belum belajar, cepat-cepat belajar. Atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Atas jalan ijmal. Besok diorang yang kita ajak-ajak tak nak tu, besok masing-masinglah jawab dengan Allah. Kita tak dipersalahkan. Yang kita takut besok kita dipersalahkan. Kenapa kau tak ajak dulu? Kenapa kau tak ajak dulu? Kenapa kau tak panggil dulu? Kenapa kau tak share dulu? Aku tak tahu. Baik kita selamatkan diri cepat-cepat. Sebab di hari kiamat besok, bila dah nampak macam-macam jenis azab Allah Ta'ala di hari kiamat tu,
masing-masing nak selamatkan diri, tak peduli suami, tak peduli bini, tak peduli anak-anak, tak peduli mak bapak, tak peduli ipar duai. Asalkan diri kita tak dihumbankan dalam neraka, cukup. Maka di hari kiamat ni, besok hari yang sangat-sangat kucar kacir. Suami sanggup mempersalahkan isterinya asalkan suami tidak dihumban oleh Allah dalam neraka. Isteri sanggup mempersalahkan suami asalkan isteri tidak dibakar oleh Allah. Anak-anak sanggup menyalahkan ibu bapa asalkan anak-anak tadi tidak dibakar oleh Allah. Jadi jangan kita ingat di hari kiamat besok kat sini boleh lebih kurang. Tak. Masing-masing akan selamatkan diri masing-masing tanpa mempedulikan orang lain. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga kawan-kawan lagilah. Kalau dah laki bini pun buat hal masing-masing, kawan-kawan yang ajak kita lepak keluar mengopi, lepak lagilah. Kalau dah yang duduk serumah pun akan menyalahkan kita besok, apatah lagi orang yang tak ada kena-mengena dengan darah daging kita. Sebab tu jadilah orang yang berakal hidup atas dunia ni. Jadilah orang yang waras, yang bijak berfikir, gunakan akal, cari jalan bagaimana untuk menyelamatkan diri daripada kesusahan dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Jangan nak senang atas dunia je, nak mewah atas dunia je, nak sedap atas dunia je, nak mewah atas dunia saja. Kena fikir bagaimana nasib diri dan anak bini kita nanti di hari kiamat. Kita ni mukmin, orang yang yakin adanya hari kiamat. Kita bukan orang kafir. Orang kafir tak apa, dia tak percaya hari kiamat. Kita mukmin, orang yang beriman adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan kejahatan. Kita bukan orang kafir, kita bukan munafik. Kita muslimin, kita mukminin. Baik. Jadi wajib belajar, wajib mengetahui laki-laki dan perempuan ataupun perempuan mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Selama ni kita dah tahu belum sifat Tuhan? Yang dikatakan Tuhan tu apa sifat dia? Yang kita duk syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah saja. Apa sifat dia? Apa sifat Allah tu? Apa beza dia dengan makhluk? Apa sifat beza sifat Tuhan dengan sifat makhluk? Apa beza sifat Allah dengan sifat kita? Apa beza sifat Allah dengan yang lain daripada Allah? Kita dah tahu ke belum? Ni kita dengar nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat dia pun kita tak tahu. Kalau tahu je sebut tanpa kita faham. Allah ada ilmu, Allah ada penglihatan. Tapi apa perbezaan di antara ilmu Allah, hidup Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kekuatan Allah dengan kita? Apa beza? Kalau tak belajar boleh kita bezakan. Kalau tak boleh bezakan ni, kita takut jadi mensyirikkan. Kalau tak boleh bezakan, kita akan menyamakan Allah dengan makhluk ni kafir. Orang yang boleh membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ni bila dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu baru dia boleh membezakan. Bila kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak bezakan. Maka kalau kita tak nak belajar ilmu tauhid ni, kita takkan boleh membezakan manakah akidah yang betul dan manakah akidah yang salah. Sama macam kita tak ada ilmu Al-Quran, kalau kita tak ada ilmu tajwid, kita tak boleh membezakan bacaan yang betul dan bacaan yang salah. Betul tak? Sama lah juga di sini. Jadi cepat-cepat mengaji. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah rahimakumullah. Saya tak ada kepentingan pun. Saya cuma nak mengajak. Atas dasar sama-sama Muslim. Agama Islam ni agama yang tidak mengajar umatnya, penganutnya mementingkan diri sendiri. Bila Allah bagi kita kebaikan, kita nak orang lain pun dapat. Bila Allah bagi ilmu, kita nak kawan-kawan kita pun dapat ilmu juga. Kalau kita dalam bimbingan Allah, kita nak juga kawan-kawan kita dalam bimbingan Allah. Islam tak ajar pentingkan diri sendiri.
Kalau Islam ajar kita penting diri sendiri, memang kita ni tak merasalah nikmat iman dan Islam. Baik Nabi SAW pakai seorang-seorang aja nikmat iman dan Islam. Buat apa nak sibuk-sibuk bermujahadah, berjihad, gadai nyawa, gadai macam-macam nak menyampaikan agama Islam. Begitulah juga sahabat, ramai yang mati, dibunuh dan sebagainya, bukan kerana lain, kerana nak menyebarkan agama Islam. Kalau nak ikutkan, baik mereka dah terima daripada Rasul, diam-diam sudah. Buat apa nak sibuk-sibuk menyebarkan? Nampak dah? Jadi Islam bukan agama yang mengajar kita mementingkan diri sendiri. Agama Islam ni agama yang penuh tanggungjawab, penuh kasih sayang, cinta sesama makhluk kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah daripada azab api neraka Allah. Sebab tu kita kena pakat-pakat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ajak pakat-pakat, ajak kepada kebaikan, mengingatkan, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Begitu. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Nanti azab Allah tu kita tak tertanggung. Jangan sombong. Jadi wajib belajar, tak peduli setinggi apa pun pangkat jawatan di atas dunia ni, dia keturunan raja pun, tapi dia tak belajar lagi tauhid, wajib dia cari guru belajar tauhid. Dia datuk datin, berjuta duit dia tak belajar lagi tauhid, wajib dia belajar. Wajib dia rendahkan diri, buang kepentingan diri dia tu. Walaupun yang mengajar dia tu tadi tak ada apa-apa pun, ketinggian pangkat darjat ataupun ketinggian ilmu dunia tak ada. Belajar agama. Tu satu lagi syarat nak belajar agama ni, kena buang ego diri kita. Contohnya kita atas dunia ni Allah bagi keluasan, harta, pangkat, jawatan, kena tolak tepi benda tu. Kalau kita pandang diri kita ni orang hebat, orang kaya, orang begini, orang begitu, kita takkan boleh duduk sama-sama fakir miskin menuntut ilmu. Kita takkan boleh duduk sama-sama orang sederhana belajar agama, sebab kita merasa kita ni orang yang ada keistimewaan. Tidak. Sama je kita sisi Allah ni. Yang membezakan kita tu adalah ketakwaan. 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 Baik. Kemudian katanya musannif lagi, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, makna secara borong, ringkas ataupun dalam keadaan rangkum, dan dengan jalan tafsil. Dua-dua ni wajib. Apa maksud mengetahui sifat Allah secara ijmal? Begini, kita tahu dan kita i'tiqad dalam hati dengan baik-baik, kita yakin dan percaya bahawa sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang maha tinggi, yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Itu maksudnya beriman secara ijmal. Makna kita yakin dan percaya zat Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang maha tinggi, pangkat darjatnya, kemuliaannya, dan maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat kelemahan, kekurangan. Itu maksud beriman secara ijmal. Mesti dalam hati kita, tiap-tiap muslimin kena ada benda tu. Aku percaya, aku yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari bersifat dengan sifat kekurangan. Itu beriman secara ijmal. Dan dengan jalan tafsil, dan satu lagi kewajipan, kena beriman dengan jalan tafsil, yakni huraian atau satu persatu. Kenapa nak kena tahu satu persatu? Supaya kita tidak terkeliru. Jadi dalam sifat 13 dan dalam sifat 20 ni akan dihuraikan sifat-sifat Allah itu secara terperinci, sehingga terang, nyata, jelas, tidak ada lagi kesamaran.
yang boleh menjadikan kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Itu perlu kepada perincian tadi tu. Contoh, kalau sifat ilmu dihuraikan, apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala itu memiliki ilmu? Ilmu Tuhan tu bagaimana? Apa perbezaan di antara ilmu Tuhan dengan ilmu kita? Kudrat Tuhan dengan kudrat kita, zat Tuhan dengan zat Tuhan dengan zat kita. Apa perbezaan? Itu tujuannya supaya kenapa diwajibkan belajar secara huraian. Kalau sekadar kita menghafal ataupun mengetahui Allah melihat, Allah mendengar, tanpa huraian, barangkali yang kita faham mendengar Allah seperti mendengar makhluk. Berapa ramai di kalangan kita yang faham bila kata Allah Maha mendengar, yang dia faham Allah hanya mendengar bunyi-bunyi dan suara saja. Padahal kalau dihuraikan bukan begitu. Kalau tak dihuraikan, ramai yang mengetahui Allah Ta'ala itu mengetahui seperti kita. Allah tak tahu secara detail. Contohnya, berapa banyak butiran pasir yang ada atas dunia ni, Allah tak tahu. Allah hanya tahu kan pasir itu ada, pasir itu banyak. Tapi satu persatu Allah tak tahu. Ada yang faham begitu. Kenapa? Sebab tak dihuraikan. Tak nak belajar. Kita kata Allah Ta'ala Maha mengetahui, tapi ilmu Allah tak sama dengan ilmu kita. Marilah kita belajar. Bila belajar nanti akan dikupaskan. Tak apa, aku tahu Allah Ta'ala tu ada ilmu. Sombong. Mengajilah. Ngajilah. Kalau nak selamat. Kalau tak nak selamat, tak payah mengaji. Kalau tak nak selamat, tak payah mengaji. Kalau kita yakin dengan tak belajar, Allah akan terima amalan kita, tak payah belajar. Tak payah penat-penat buang masa, baik berseronok pagi, petang, siang, malam. Tak payah buang masa mengaji. Kutiplah, carilah dunia ni sepuas-puasnya sebelum jasad kita jadi bangkai. Ngaji, tak payah ngaji. Cari duit banyak-banyak untuk makan minum, banyak-banyak memegah-megah, sampai tubuh kita besok jadi bangkai. Tak payah sibuk nak mengaji agama. Boleh jadi kita ni orang istimewa dengan tak pedulikan apa yang Allah suruh, kita nanti ni boleh masuk syurga tanpa hisap. Tak payah sibuk-sibuk mengaji. Tak payah. Dia manusia ni kadang-kadang kena macam tu. Ajak tak mau. Tak payah penat-penat. Dia kata mailah datang, ai sombong. Tak payahlah, tak naklah. Inilah itulah. Tak apa. Tak payah datang. Aku pun tak berhajat dengan kau. Tak payah buang masa, tak payah penat-penat nak datang. Tak payah. Seronoklah. Tak payahlah mengaji. Banyak nau alasannya. Ini itu alasan lepas satu-satu. Kalau dalam bab buat benda-benda dunia, nak belajar ilmu dunia, tak ada alasan pun. Tapi bila nak belajar bab ibadat, ilmu yang nak memperbaiki ibadat, lepas satu-satu alasan kita siapkan. Dah tak payah susah-susah mengaji. Duduk je lah berseronok cari duit pagi, petang, siang, malam, berbini, berlaki, beranak, kumpul duit banyak-banyak sampai kita bertukar jadi bangkai besok sudah. Di situ nanti baru kita tahu jawapan dia daripada apa yang kita buat. Tak payah penat-penat ngaji, buang masa. Huraian atau satu persatu berserta dengan dalil ijmal, kena ada bukti lah. Kena ada bukti. Maknanya kita ni percaya Allah tu Tuhan, Allah tu Maha mendengar, Maha melihat, mesti kena ada bukti. Kerana apa peranan bukti tadi? Dalil tu makna bukti. Kerana kita nak beriman kepada Allah yang tak boleh lihat dengan mata ni bukan mudah. Tak sama macam saya percaya tu imam kita ada. Orang tanya, tu imam ada tak? Saya jawab ada. Sebab apa? Nampak, tengok dengan mata. Nampak tak? Senang aja. Tak payah nak cari dalil yang menunjukkan adanya tu imam. Ucuk gelah ada tak malam ni? Contoh je lah orang telefon. Ada tuan? Duduk atas kursi tu. Senang je tunjuk, nampak. Tapi kalau kita nak menghukumkan ada Allah, adakah mudah? Adakah mudah macam kita boleh tunjuk-tunjuk tadi? Nampak tak?
Jadi kita nak mengatakan, nak i'tikad Allah tu ada, bukan mudah sebenarnya. Perlukan dalil. Mana bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah itu mesti ada? Mana dalil? Sebab nak tengok dengan mata Allah ni tak nampak. Tak sama macam ada tu imam tadi, ada ucu. Ada tak ucu ke rumah? Ada. Mana tuan? Nya gambar boleh ambil gambar tunjukkan. Tak ada Allah. Macam mana kita nak kata ada Allah? Tak ada. Mana? Nak tunjuk macam mana? Boleh ambil gambar, boleh tunjuk, boleh sentuh, boleh pegang? Tak boleh. Dah mana bukti yang kita yakin Allah tu ada? Mana bukti? Sebab tu mempelajari, mengetahui dalil adanya Allah itu hukumnya wajib. Tak payah, tak suruh cari sendiri. Dalam kitab ni ada dah semua. Dalam kitab ni dah ada semua. Tok guru kita ni dah sibuk, dah susah-susah, penat-penat carikan dalam Quran, dalam hadis begini begitu, dah siapkan letak dalam satu kitab, nak suruh kita buka, suap masuk dalam perut saja. Tak payah suruh menanak. Dia dah siap tanamkan padi, tuai, A to Z, masakkan macam-macam, bubuh dalam pinggan dia, nak ambil suap dalam mulut je. Kalau dah tak nak, tak lepeklah nak nolong. Duduklah lapar ke bulu, tak payah. Kalau nak suruh kita sendiri cari dalil bukti, mana dalil adanya Allah, mana bukti tak ada Tuhan yang lain? Mana bukti? Kalau orang tanya ada tak Tuhan yang lain? Tak ada Tuhan. Mana bukti? Kau dah habis cari ke segala tempat? Dah habis cari ke segala tempat yang kau kata tak ada Tuhan yang lain? Nampak tak? Jadi kita nak menghukumkan ada Allah dan tidak ada Tuhan yang lain bukan mudah. Yang jadi mudah ni sebab apa? Sebab kita tiru perkataan orang lain. Dulu waktu kecil mak cakap Allah ada, nenek cakap Allah kuasa, datuk cakap tak ada Tuhan yang lain. Itulah yang kita pegang sampai sekarang. Betul tak? Tak? Kalau orang tanya Allah ada tak? Ada. Mana bukti? Cuba tunjuk, cuba bagi tahu. Dah kata ada Allah, mana bukti? Dah tu yang kau percaya ada Allah tu, mana kau tahu? Nenek cakap. Kalau nenek salah macam, kalau datuk salah macam. Sebab itulah kata ulama mempelajari, mengetahui tentang dalil, bukti yang menunjukkan apa yang kita pegang dalam hati terhadap Allah ni, mengetahuinya hukumnya wajib. Supaya kita tak masuk dalam kelompok orang yang beriman dengan cara meniru-niru orang lain. Kerana orang yang beriman dalam bentuk meniru ni, ada khilaf ulama yang mengatakan mereka tidak beriman lagi, mereka masih dalam kufur lagi. Jadi kita nak selamatkan diri daripada situ, baik kita belajar makna dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ni ada dah. Tutup guru kita tu yang besar-besar, wali-wali Allah tu semua ngaji kitab sifat 20 ni. Kita yang kuali ni takkan tak nak ngaji pula. Tutup guru tu semua mengaji sifat 20 ni, asas akidah. Kita yang kuali ni tak payah. Kuali. Ngajilah, ngaji. Ijma' ulama' kata wajib. Kalau ada orang kata tak wajib belajar sifat 20 ni, dia bukan daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ingat tu. Kalau ada ustaz, ada ustazah, ada kawan-kawan, dia kata sifat 20 ni tak wajib belajar. Tapi kalau nak belajar tak ada masalah. Ilmu sifat 20 ni sunat je. Ataupun ilmu sifat 20 ni, sifat 13 ni harus saja. Ingatlah tu, mereka bukan di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana di sisi Asy'ariyah Maturidiyah, belajar sifat 20, 13 ni wajib, bukan sunat, bukan harus. Faham baik-baik?
Faham baik-baik. Kalau kita ngaji tafsir Quran, ngaji tafsir hadis, tanya tok guru yang ngajar Quran dan tafsir hadis tu, tanya, apa hukum belajar sifat 20? Kalau dia kata tak wajib, tinggalkanlah dia. Walaupun dia mengajar tafsir, walaupun dia mengajar tafsir Quran dan hadis. Sebab apa? Yang kita takut, yang kita khawatir, dia akan mentafsirkan Quran dan hadis mengikut akidah dia yang bercanggah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh faham tak? Jadi ingat, nak mengaji tafsir hadis, ingat, tu nombor satu, pastikan ustaz ustazah yang nak mengajar kita hadis dan tafsir Quran tadi akidahnya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kalau dia kata tak wajib belajar sifat 20 ni, bukan di kalangan kita dah tu, tinggalkanlah. Itu nasihat saya, selalu saya ulang-ulang. Kalau sifat 20 ni bid'ah, bid'ah ni ada yang baik, ada yang sesat, ada yang salah. Dia orang beginilah, mudahlah untuk kita orang awam yang bodoh-bodoh ni. Dia bagi jawapan gini, sifat 20 ni Nabi tak ajar, sahabat tak mengaji. Baik, tak apa, tak ada masalah. Adakah benda-benda yang Nabi tak ajar, sahabat tak mengaji, tu benda tu salah, benda tu tak elok? Bahkan ada kala bid'ah tu jadi wajib. Bid'ah wajib, bukan bid'ah sunat dah, bukan bid'ah yang qabihah, tapi bid'ah yang wajib. Contohnya mana? Kita tengok Iqra. Cuba tengok kitab Iqra. Cuba tanya kawan-kawan kita, ada tak yang tak pernah tahu apa itu kitab Iqra? Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tak Nabi ajar sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Sayyidina Abu Bakar sampai Iqra berapa? Sayyidina Ali sampai Iqra berapa? Kalau kita nak jadikan alasan sifat 20 ni kita tolak atas alasan Nabi tak ajar, sahabat tak mengaji, baik, Iqra tu apa hukum belajar? Berapa ramai orang yang buta Quran, baca salah jadi bacaannya jadi betul dan baik asbab daripada mengaji Iqra tu. Apa hukum belajar kalau macam tu? Adakah Iqra tu menjadikan orang bacaan Quran daripada salah? Adakah dengan sebab mengaji Iqra tu bacaannya menyimpang daripada apa yang Nabi suruh? Ataupun dengan asbab belajar Iqra tu bacaannya jadi betul seperti yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Macam mana kita nak jawab? Bagi tahu kawan-kawan kita. Bagi tahu kawan-kawan kita yang kata sifat 20 ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman Nabi. Kita tanya dia, Iqra tu ada tak zaman Nabi? Tak ada beza. Ni pun kitab ilmu, yang Iqra pun kitab ilmu. Kitab Iqra tu nak ajar kita memperbetulkan bacaan Quran. Kitab Tauhid ni nak memperbetulkan akidah supaya sama seperti yang ada dalam Quran. Jadi apa beza dia? Kalau dia kata itu Iqra lain tang mana? Cuba bagi tahu Iqra tu lain tang mana pula? Yang ni tak apa. Ini zaman Nabi tak ajar, boleh tak boleh belajar Iqra. Iqra boleh, kenapa? Dia orang jenis bodoh macam tu, kita bagi soalan bodoh macam tu. Tak payah pusing-pusing panjang-panjang, habis masa. Berapa ramai kita yang tak pandai baca Quran jadi pandai sebab belajar Iqra. Betul tak? Muqaddam. Ada Nabi ajar muqaddam. Alif atas A, alif bawah I, alif bawah U, A, I, U, Babibu, Tatitu, Abu Tausi, Jaiha Hudau, Ziraizasu. Ada Nabi ajar. Dah berapa ramai mak bapak kita yang betul semayangnya sebab belajar muqaddam? Berapa banyak mak bapak kita, datuk nenek moyang kita yang pandai baca bacaan dalam solat sebab mengaji muqaddam Iqra? Jadi jangan bodoh macam tu, jangan sombong. Jangan bodoh sombong. Jangan bodoh sombong. Kalau bodoh tak sombong, bodoh tawaduk tu mulia. Tapi kalau bodoh sombong ni qabihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jenis orang-orang macam tu. Hati-hatilah. Kemudian minum air sikit. Rasa panas pula. Panas bismillah. Allah. Bak tu beruntunglah. Mana-mana orang yang Allah pilih, mana-mana orang yang Allah pilih belajar ilmu tauhid akidah ni, kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Terima kasih, syukur sangat-sangat pada Allah
Sebab kita Allah selamatkan daripada terikut pahaman-pahaman yang pelik-pelik macam tu. Dan doakan kawan-kawan kita yang berada di pihak situ supaya mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Tak payah gaduh-gaduh. Tak payah gaduh-gaduh. Kita ajak dia belajar, dia tak nak sudah. Dia nak kata bid'ah ke tak bid'ah, lantak dia dah. Asalkan kita tahu apa yang kita buat. Asalkan kita tahu apa yang kita buat. Adapun mengetahui dalil secara tafsil itu fardu kifayah. Maknanya nak tahu dalil-dalil tu tadi secara fardu kifayah. Hukumnya nak tahu dalil-dalil secara tafsil itu hukumnya fardu kifayah. Untuk kita orang awam ni memada dengan dalil ijmali sahaja. Apa maksud dalil ijmali? Dalil yang ringkas. Untuk nak melepaskan diri kita. Itu maksud dalil ijmali. Kita orang awam ni masyarakat ramai-ramai ni belajar ilmu sifat 20 tu dan tahu bukti-bukti untuk faham diri kita sudah. Bukan syarat boleh hurai kepada orang lain. Untuk diri kita sudah. Kalau orang kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, kita tolak, kita takkan percaya. Sebab apa? Kita dah belajar dan kita faham apa sebab dia. Apa sebab tak boleh percaya, tak boleh terikut pahaman yang mengatakan Tuhan turun naik langit, Tuhan duduk atas langit dan sebagainya, Tuhan ada tangan, ada muka dan sebagainya. Kita dah belajar, kita dah tahu, kita dah faham, kita dah reti dah. Cuma kalau orang minta mana dalil, cuba kau hurai sikit. Minta maaf, tak boleh nak hurai sebab kita nak belajar pada doa ini untuk pakai diri sendiri saja. Itu maksud dalil ijmali. Tapi kalau boleh hurai, boleh terangkan masalah, boleh kupas masalah, boleh menyelesaikan maknanya keraguan dan pertikaian dalam akidah ni, itu hukumnya fardu kifayah. Dan kalau kita menghafal dia, boleh tak Ustaz? Ngapal dia sifat 20, wujud, kidam, bakok, mukhalafah, hafal dia. Boleh tak lepas berdoain? Jawabnya tak lepas kalau sekadar hafal. Kena hafal. Hafal tu tak wajib, sunat hafal. Yang wajibnya mengaji, belajar satu persatu, fahamkan satu persatu 20 tu. Kalau hafal tapi tak faham, tak boleh. Tak wajib hafal, tapi wajib belajar. Ada pun habis kelebihannya, iaitu semulia-mulia ilmu dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid. Nampak tak tu? Wassalatu wassalati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Hanya Tuhan, hanya senya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan, mentauhidkan Allah. Ni yang kita belajar ni teori. Mudah-mudahan bila kita belajar, bila kita faham, mudah-mudahan Allah bagi taufik supaya dapat kita serapkan apa yang kita dah belajar ni dalam kehidupan kita, sehingga hati kita sentiasa sedar dan sentiasa ingat segala-galanya ini adalah af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Gerak diamnya, zahir batinnya, apa sahaja yang berlaku, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, gerak diam kita, pemikiran kita, kehendak kita, segala-galanya itu adalah dengan apa? Kehendak dan dijadikan oleh Allah, sehingga dalam hatinya tidak ada mengingat sesuatu yang selain Allah. Kalau dia makan pun dia ingat Allah yang memberi rezeki, Allah yang menggerakkan mulutnya mengunyah, Allah yang menjadikan nasi, Allah yang menjadikan rasa lazat, Allah yang memberi dia rasa lazat makanan, Allah yang memberi dia lazat minuman, Allah yang memperlihatkan objek-objek. Kalau sekarang dia sedar dalam hati, Allah lah yang sedang memperdengarkan suara-suara pada telinga dia. Itu faedah daripada
kepahaman dia belajar tauhid tadi. Daripada situ nanti insya-Allah dia akan semakin dewasa. Dia akan semakin dewasa. Sebab tu nak sampai ke situ kena pijak anak tangga yang pertama dulu. Bukan tiba-tiba boleh jadi orang yang hatinya senantiasa tahu hakikat, padahal tak ada ilmu. Itu mustahil. Kena belajar daripada sini dulu. Kena fahamkan dulu. Nanti insya-Allah kita doa mudah-mudahan Allah bagi taufik. Allah bagi taufik sehingga dalam hati kita sentiasa sedap, tidak ada sesuatu yang jadi yang berlaku, melainkan benda itu adalah dijadikan, ditadbir oleh Allah. Gerak diam kita ni sekarang ni gerak diam kita. Kalau hati kita leka, kita tak ingat kepada Allah. Ini semuanya nikmat Allah. Allah yang jadikan ni, saya boleh bergerak diam ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi gerak geri kita, gerak diam kita dijadikan oleh Allah. Bukan tenaga yang ada dalam badan kita. Kefahaman kita ni dijadikan oleh Allah. Pendengaran kita, penglihatan kita, malah apa sahaja, semuanya itu adalah dalil yang menunjukkan kewujudan Allah yang maha hebat, yang maha besar, yang maha kuasa. Tapi kita ni kadang-kadang lah ingat macam tu, banyaknya tak ingat. Bila belajar macam ni teringat dah sekejap, bahkan lupa. Tapi tak apalah, usaha, doa kepada Allah banyak-banyak. Moga Allah bagi kita taufik dapat apa? Dapat menyerapkan ilmu tauhid ni di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang sebenar-benar mentauhidkan Allah, yang selamat daripada jatuh kepada kemusyrikan. Mudah-mudahan kita selamat daripada jatuh kepada kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan kata malaikatnya. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rukuk dan selama-lamanya, ada yang rukuk selama-lamanya, setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Itu semuanya tanda-tanda mentauhidkan, mengesakan, membesarkan Allah Ta'ala. Jadi kita sepatutnya kena ingat, apa sahaja yang ada pada diri kita ni, semuanya itu dalil-dalil yang menunjukkan kewujudan Allah. Ilmu kita, tenaga kita, perasaan kita, ikutlah semua. Bila kita boleh memandang, kena ingat. Kata ulama, setiap kali kamu dapat nikmat, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Jadi kita faham, bila kamu dapat nikmat, kita ingat nikmat ni datang kadang-kadang. Ulama kata hendaklah kamu mengingat kepada Allah setiap kali kamu mendapat nikmat. Baik, soalannya, bila kita dapat nikmat dan bila kita tak dapat nikmat? Jawabnya, kita ni sentiasa di dalam nikmat Allah. Faham di situ? Sepatutnya kita sentiasa kena ingat kepada Allah, kerana kita sentiasa di dalam nikmat Allah. Ni sekarang nyawa kita bukan nikmat, kepahaman kita ni bukan nikmat, pemikiran kita ni bukan nikmat, cahaya ni bukan nikmat, gerak-geri kita bukan nikmat, pakaian kita bukan nikmat. Sebab tu sepatutnya sentiasa kena ingat kepada Allah. Tapi hati kita ni dah diganggu oleh nafsu, oleh syaitan, dan memikirkan tentang dunia. Itu yang melekakan kita daripada mengingati Allah. Cukuplah sekadar itu. Satu lagi, last, kesudahan ilmu ini dan juga kerana ilmu tauhid ini asal bagi segala ilmu yang lain-lain. Terbitnya ilmu yang lain-lain itu semuanya asbab tauhid ni lah. Kenapa kita nak kena fahamkan Quran? Kenapa kita nak kena fahamkan Quran? Supaya kita boleh mentauhidkan Allah, betul? Kenapa kita kena memahami hadis-hadis Nabi? Kerana nak mentauhidkan Allah. Kenapa kita kena belajar fiqh? Kena betul cara semayang, puasa, zakat, haji? Kerana nak mentauhidkan Allah. Kenapa kita kena belajar agama? Kerana nak mentauhidkan Allah. Ni yang kita belajar ni, kita duduk dalam belajar fardu ain ni, ini adalah tanda yang menunjukkan kalian sedang membesarkan, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah.
Tu tanda-tanda orang tu mengesahkan Allah apabila dia membuat benda yang Allah suruh, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah tanda-tanda dia beriman kepada Allah yang satu. Tu tanda mentauhidkan Allah. Segala ilmu-ilmu yang lain wajib diketahui dan lagi kerana mulia maudhu'nya, iaitu zat Allah Ta'ala. Sebab apa ilmu ni adalah ilmu yang paling mulia? Kerana perbahasan dalam ilmu ni adalah perbahasan yang bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha hebat pangkat, darjat dan kedudukannya. Dan Rasul dari itu, jadilah ia ilmu tauhid ini, ilmu akidah ni semulia-mulia ilmu. Dan yang terakhir ke-10, kesudahan ilmu ini, iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Ini faedah dia. Barang siapa yang dah belajar ilmu ni nanti, dah diberi kefahaman oleh Allah, dia sendiri akan dapat membezakan mana fahaman yang betul dan mana fahaman yang sesat. Di situ nanti dia sendiri faham kenapa kita tak boleh nak percaya Tuhan duduk atas langit, Tuhan ada muka tapi tak serupa, Tuhan ada tangan tapi tak serupa. Tak boleh nak dikatakan Tuhan turun naik langit. Kenapa? Nanti dia akan dapat jawapan selepas daripada dia selesai dan mengambil faedah kefahaman daripada kitab ni, insya-Allah. Sebab tu saya pesan, ngaji tauhid jangan main-main, ngaji bersungguh, biar ada kitab, rajin buat nota, istiqamah mengaji, insya-Allah akan diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa? Kitab Penawar Bagi Hati, 15 minit. Apa jamuan? Ringan kita lambat sudahlah sikit ni. Kalau ayam geritik kita baca 5 minit aja. Tak ada lah. Gurau. Muka surat apa? Rumi, ada yang bagi Rumi ya? Tak ada, dia orang ni semua pandai jawi lah. Bab yang ke-8. Ke-8. Pada menyatakan bab yang ke-8. Nak tahu jadual kelas, kita dah bagi tahu boleh DM. Nak tahu jadual kelas, mana kita punya admin, tolong iklan sikit. Admin. Mana admin, tolong, ada kawan-kawan yang nak join kelas tu. Yang dah join kelas boleh jadi dia dah tahulah. Yang belum boleh DM Abang Jas kita. Mana Abang Jas? Boleh DM. Boleh DM Abang Jas ni. Siapa nak duduk dalam grup, nak tahu jadual, hari apa, kita ada baca banyak kitab tauhid. Risalah Misbah Munir, Faridatul Faraid, Risalah Tauhid, Aqidatun Najin. Jadi siapa nak join kelas berdoain percuma, pengajian secara berkala, boleh duduk dalam grup. Boleh duduk rumah hijau. Tu. Yang kedua klik bio tu, kawan kita tu, sahabat kita Abang Jas dah sihat dah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 15 minit. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-8 insya-Allah, pada menyatakan membesarkan diri. Ini ilmu tasawuf pula. Apa hukum belajar ilmu tasawuf ni? Hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Kenapa wajib pula belajar ilmu ni? Kerana ilmu ni nak mengajar kita supaya dapat kita mengenal pasti sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab Allah benci dengan kita. Penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab sebanyak apapun amalan yang kita buat tidak akan diberi pahala dan kebajikan oleh Allah. Jadi sebab itu belajar ilmu tasawuf ni pula fardu ain. Dan ilmu tasawuf ni ilmu yang nak mengajar kita supaya membuang sesuatu yang selain daripada Allah yang berada di dalam hati kita. Ni ilmu tasawuf nak mengajar kita, nak mendidik kita
nak mengajar kita supaya membuang yang selain Allah daripada dalam hati kita. Kena buang. Sebab apa? Dalam hati kita ni tidak ada yang lain yang berhak duduk melainkan Allah. Adapun tentang dunia, adapun tentang dunia, tentang harta dan selain itu semuanya tidak berhak sebenarnya duduk dalam hati kita. Itulah di antara punca, itulah di antara sebab kita tak ada masa nak membuat amal akhirat, kita tak ada masa nak buat ibadat, kita tak ada peduli dengan ibadat kerana dalam hati kita bersibuk memikirkan tentang benda-benda yang bersangkut paut dengan dunia. Pemikiran kita sibuk fikir tentang dunia, hati kita sibuk fikir tentang dunia, tubuh badan kita sibuk tentang cari dunia. Maka mana ada masa nak fikir tentang Allah? Maka mana ada masa nak fikir tentang ibadat? Mana ada masa nak fikir tentang ilmu? Sebab hati kita dah sepadat-padat, sepadu-padunya penuh dengan dunia. Nak kaya, nak hebat, nak mewah, nak orang pandang, nak orang puji, takut orang cela, takut orang macam-macam lah. Takut orang tak hormat kita, takut orang tak pandang anak bini kita. Fikir macam mana nak mewah, fikir macam mana nak selesa. Tu yang penuh dalam akal fikiran kita dan hati kita. Dan itulah yang disebutkan oleh anggota tujuh kita buat. Sampai tak ada dalam hati kita, tak ada ingat langsung tentang Allah, tak ada langsung nak ingat tentang bekalan mati. Sebab itu ilmu ni nak mengajak kita supaya membuang benda-benda tu, nak membuang benda-benda yang memenuhkan hati kita tadi, supaya hati kita ni penuh ingat kepada Allah, ingat kepada ibadat, ingat kepada akhirat. Yang mana apabila hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada ibadat, insya-Allah anggota kita pun akan turut sibuk berbimbang mengusahakan ibadat tadi itu yang dipikirkan oleh hati. Kerana kata Nabi SAW, hati kita ni adalah raja yang akan mengajak anggota kita membuat sesuatu. Kalau hati kita sibuk cintakan dunia, dia akan ajak anggota kita sibuk cari dunia pagi, petang, siang, malam, daripada muda sampai tu. Tak cukup. Kalau makan bukan sekadar nak kenyang tapi nak mewah. Kalau kenderaan bukan sekadar nak memudahkan kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tapi nak kenderaan yang gah. Kalau rumah bukan sekadar rumah yang boleh melindungi anak bini kita daripada panas, daripada hujan, tetapi rumah yang megah-megah. Itulah yang dinamakan hati kita bersibuk dengan dunia tadi. Baik. Jadi malam ni kita nak didekatkan oleh musannif apa yang dikendaki dengan apa? Membesarkan diri. Orang Arab kata takabur. Takabur. Melayu kata membesarkan diri atau sombong. Arab kata takabur. Asalnya takabur ni sifat hati, tak boleh tengok dengan mata. Tapi apabila penyakit takabur ni sampai ke tahap yang berbahaya, dia akan terzohir dengan anggota. Bila penyakit takabur ni dah sampai tahap berbahaya, dia akan dizohirkan oleh anggota. Contohnya akan dizohirkan oleh lidah kita. Lidah kita suka memuji-muji diri sendiri dan mencela, menghina orang lain. Itu menunjukkan penyakit takabur dalam hati dia dah merebak ke tahap yang berbahaya. Tapi kalau dah dia duduk dalam hati diam-diam, tuan nampak macam soleh dah, tuan nampak macam solehah dah, mengaji, semayang, qiyamul lail, baca Quran, tapi dalam hati diam-diam memuji-muji diri sendiri dalam hal kebaikan, merasakan diri lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal yang baik-baik, dan merendah-rendahkan orang dalam hal yang baik-baik, merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Tapi tuan Zohir nampak macam malaikat dah. Nampak macam malaikat dah, pakaian Masya Allah ikut dah sunnah, yang perempuannya ikut syariat dah, longgar-longgar, bertudung begini begitu, tapi hatinya masih lagi memakai pakaian sombong dan takabur. Na'udzubillah min zalik. Pakaiannya pakaian patuh syariat dah,
Pakaian ni pakaian sufi dah, tapi hatinya masih lagi berpakaian dengan pakaian sombong. Pakai kopiah dah, pakai serban dah, mengaji mengajar dah, tapi dalam hati merasa aku lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Ada pun merasakan diri lebih baik daripada orang lain dalam hal kejahatan, itu sifat tawaduk. Itu sifat yang terbaik. Dalam hal kekurangan, dalam hal yang tak elok, kita rasa kita lebih daripada orang. Itu tawaduk, merendah diri. Boleh faham tak perbezaan tawaduk dan takabur tadi? Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia ni makna merasakan ia hamba tadi akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripada dia. Kalau dalam bab ilmu tauhid ni, akulah yang paling reti sekali kalau nak bandingkan yang lain-lain. Itu takabur. Kalau dalam bab ilmu tauhid ni, dalam bab ibadat ni, akulah yang lebih reti, yang lebih betul, yang lebih faham, yang lebih pandai, yang lebih beramal daripada orang lain. Itu takabur lah namanya. Dalam nak tengokkan dalam hal-hal ikut sunnah, ikut agama ni, nak bandingkan dengan kawan-kawan sepengajian, akulah yang paling betul ikut sunnahnya, yang lain tak boleh harap. Itu namanya takabur, sombong. Dalam bab bersedekah, nak banding orang lain yang banyak bersedekah, akulah. Nak bandingkan orang lain, semua tak boleh harap. Kalau jenis bangun malam berqiyamul lail, menghidupkan malam ni, akulah yang paling bagus kalau nak bandingkan dengan yang lain. Duduk dalam kelas pengajian, akulah yang paling tekun belajar nak banding dengan kawan kiri kanan depan belakang ni. Diorang ni semua tak boleh harap tidur je. Akulah yang paling baik sekali. Kalau dalam live ni 120 orang ni, akulah yang paling tekun mengaji nak bandingkan dengan 199 yang lain. Akulah yang lebih faham, akulah yang paling faham, paling pandai, paling cerdik sekali. Yang 199 ni semua tak boleh harap. Itu namanya takabur. Allah benci. Meskipun dia memang alim, meskipun dia memang banyak amal soleh, tapi bila ada perasaan yang macam tu, Allah kutuk dia, Allah benci dia. Sama macam iblis. Iblis tu alim, iblis tu pandai, umurnya panjang, kuat ibadat, tapi sebab sombong, Allah benci, Allah laknat dia. Nampak tak? Jadi kena kenal lah. Takabur tu apa? Merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Tak peduli dalam hal kebaikan apa pun. Jangan buat-buat tak dengar pula. Jangan buat-buat tak perasan, jangan buat-buat tak dengar pula. Kalau ada perasaan macam tu dalam hati, sombonglah tu. Kalau nak tengok persatuan suami-suami dalam dunia, yang lain suami semua tak jalankan tanggungjawab dengan betul. Akulah suami yang paling betul sekali menjalankan tanggungjawab. Itu takabur. Kalau yang bini pula, kalau nak banding dengan bini-bini yang lain dalam dunia ni, akulah yang paling taat dengan suami, akulah yang paling patuh dengan suami, akulah yang paling baik. Isteri yang lain-lain ni semua tak boleh harap. Semua derhaka. Yang paling baik taat akulah. Tu sombong namanya. Tu bukan benda lain dah tu. Sombong dah tu namanya. Sedarlah, ketahuilah, Allah sedang membenci kita pada waktu itu. Sedarlah pada waktu itu kita sedang dibenci oleh Allah. Okey, sikit lagi. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan. Siapa yang cela ni? Allah. Tuan empunya diri bangga. Tuan empunya diri akan puji diri. Yang dikatakan sifat kecelaan ni, yakni sifat yang dicela oleh Allah. Kita tak cela sifat sombong ni. Kita berasa bertuah, kita berasa beruntung. Sebab tu kita sentiasa sombong, sebab kita rasa dengan sombong ni menguntungkan kita.
Padahal sifat sombong, takabur ni tadi, membesarkan diri ni adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Barang siapa yang dalam hatinya ada perasaan tu, tak peduli setinggi apa pun ilmu dan amal dia, Allah benci. Tak peduli dia keturunan siapa pun. Tak peduli dia keturunan siapa pun. Nak tilik titih baris dia keturunan, semua orang baik-baik, semua orang bagus-bagus, semua orang banyak amal. Tiba-tiba pada dia ni ada sifat takabur ni, Allah benci dia, Allah cela dia, Allah benci dia, walaupun dia daripada keturunan yang baik. Faham tak? Jadi perhati hati kita. Ni kita dah belajar ni, perhati, jangan bagi ada sifat ni. Haram hukumnya. Sifat ni ada dalam hati, hukumnya haram. Minum arak haram tak? Haram. Berjudi haram tak? Haram. Takabur haram tak? Haram. Maka kena buang. Wajib buang. Kita ni jangan jauhkan benda haram yang zahir saja. Benda haram yang bangsa hati pun kena tinggalkan. Jangan kita sibuk tinggalkan judi, arak, zina, dedah aurat. Tu kita sibuk, kita tinggalkan. Tapi yang haram dalam hati kita pikul setiap hari, kita kendong setiap hari. Jangan. Sebab kita ni dituntut supaya taat kepada Allah zahir dan batin, meninggalkan maksiat zahir dan meninggalkan maksiat batin. Bukan bila zahir kita dah selamat daripada buat dosa maksiat, hati kita bergelumang dengan sifat-sifat ni, kita selamat dah. Kita belum selamat lagi. Kita belum dekat lagi dengan Allah. Kata ulama, orang yang nak dekat dengan Allah ni, dia kena seiring amalan zahir dan amalan batin dia. Zahirnya kena taat, batinnya pun kena taat. Zahirnya tinggalkan maksiat, hatinya pun kena tinggalkan maksiat. Barulah dia akan dekat dengan Allah. Kalau zahir je nampak macam malaikat dah, hati penuh sombong, dengki, tak ada apa. Na'udzubillah. Pak tu kita kena, kalau tidak ada lintasan takabur tu dalam diri kita, lawan. Dia bisikan tu asalnya datang daripada khatir syaitan. Dia membisikkan, maka jangan diiyakan. Kita kena perang. Mana kena ingat hakikat diri kita ni lemah, hakikat diri kita ni dhaif, sentiasa berkendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Apa yang kita nak sombongkan? Sedangkan manusia yang kita nak cela tu tadi sama macam kita. Betul tak? Dia pun daripada air mani, kita pun daripada air mani. Akhirnya dia jadi bangkai yang busuk, kita pun akan jadi bangkai yang busuk. Apa yang kita nikmati ni semua dipinjamkan oleh Allah. Begitulah juga yang ada pada diri dia. Cuma benda ni letak Allah bagi kita semata-mata pinjam buat sementara waktu. Kalau nak kata dosa, dia pun ada buat dosa, kita pun ada buat dosa. Jadi mana tempat yang kita nak merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain? Itu ilmu tadi. Kena sedar hakikat kita tu, baru insya-Allah boleh tolak, boleh tepis perasaan tu. Dia datang, perasaan ni dia akan datang sebab lintasan hati itu tadi daripada syaitan ataupun nafsu. Yang mana tujuan syaitan membisikkan tadi supaya kita mengiyakan. Faham tak? Dia membisikkan supaya kita iyakan. Maknanya kita terima benda tu. Bila terima, kenalah penyakit takabur. Maka wajib kita tolak. Wajib kita kena tolak. Ingat hakikat diri kita ni, apa yang ada pada diri kita, lebih macam mana pun, semuanya ini pinjam semata-mata. Allah bagi bila-bila masa yang Allah nak. Allah boleh ambil sekelip mata bila masa yang Allah nak. Jadi tak ada apa pun kemuliaan kita ni, sama je. Cuma yang nampak beza ni cover set je. Betul? Cover set je. Cover set. Tapi dia punya rangka sama tak? Sama je. Kalau kita ni dah mati, tinggal tengkorak, ada tak orang kata, lawannya tengkorak dia ni? Ada? Contohlah orang yang sombong dengan parah rupa Orang yang sombong dengan parah rupa dia. Bila dia mati besok, tinggal tengkorak, ada tak orang kata, lawannya tengkorak dia ni? Ini tengkorak siapa ni? Ini tengkorak ni. Ini tengkorak Ratu Dunia dulu, Miss Universe. Ni lah tengkorak dia, sebab tu tengkorak dia lawa. Ada? Dah.
Sama je. Cover set je. Terlanggar sengit lah. Gaharkan muka kita kat jalan raya tu. Hilanglah lawa cover set tadi. Semua jadi bangkai besok. Semua kena makan ulat, kena makan cacing. Dengan tulang-tulang pun tak ada besok. Dah mana mulianya kita? Menumpang ni mulia ke? Pinjam mulia ke? Orang yang pakai barang pinjam rasa sombong ni orang tak sedari. Dia pakai barang pinjam, lepas tu rasa hebat. Tu jenis hamba tak sedari diri. Kita ni pinjam jasad, Allah bagi jasad, Allah pinjamkan roh, Allah pinjamkan akal, Allah pinjamkan ilmu. Kita kata kita bijak, mana datang ilmu? Kita kata, dulu aku pernah belajar universiti begini begitu. Siapa yang tolong waktu kau belajar dulu? Mana kau ambil rezeki nak bayar yuran dan sebagainya? Mana datang rezeki? Buat sendiri. Mak bapak ambil mana rezeki? Mak bapak saya kerja hebat. Siapa yang memberi pekerjaan tu kepada mak bapak kita? Kena ingat hakikat tu. Kena ingat hakikat tu. Dan kalau kita merasa hebat sebab amal soleh kita, kenapa dulu kita buat maksiat juga? Kenapa dulu kita buat maksiat? Kita pegang kitab ni berapa hari baru? Kita duduk dalam majlis ilmu ni berapa hari baru? Dulu kita macam mana? Jadi sebab tu kena ingat hakikat diri kita. Barulah insya-Allah boleh selamat daripada sombong. Orang sombong ni lupa diri. Lupa diri. Pakai kereta bos. Bos kata, "Mamat, masa rehat ni kau bawa kereta aku pergi basuh jap." Dia pun pinjam lah. Orang suruh pergi basuh, dia lari je kat kampung ni. Singgah kedai kopi kampung dia. Kaki sebelah atas meja. "Assalamualaikum Mamat." Taknya jawab. Sebab apa? Tu BMW bawa. Jangan main-main. Pak saudara dia bagi salam, dia buat tak ada. Ada apa? Sombong. Kalau tahu dek bos dia memang kena pecat 24 jam. Kau ni memang jenis pekerja tak sedar ke diri. Dahlah pinjam kereta aku. Sombong bukan main dengan saudara mara kau kat kampung. Ni ada bukti. Kau tahu yang bagi salam kau kat kedai tadi siapa? Ni saudara aku sebenarnya. Kau bukan main belagak lagi. Dahlah pinjam aku punya kereta, bawa lari, kau sombong pula. Memang kau ni bangsa tak sedari. Kita macam tu lah. Kita ni yang sombong-sombong ni bangsa manusia tak sedar ke diri. Pinjam nikmat Allah zahir batin, daripada dulu sampai sekarang tak pernah terlepas daripada nikmat Allah. Tiba-tiba merasa hebat lebih daripada orang lain. Kena ingat. Habis. Maka ia setengah daripada sifat kecelakaan yang di dalam hati. Maka bila kita tengok orang pakai kenderaan hebat-hebat, rumah dia hebat-hebat, pangkatnya tinggi-tinggi, jangan kita sekali-kali bersangka jahat bahawasanya mereka itu adalah orang yang takabur. Kerana takabur ni sifat dalam hati, bukan duduknya pada harta. Faham tak? Jadi jangan kita tengok orang tu kereta je mewah, kita kata sombong tu. Apa bodoh kau cakap popek-popek ni? Dapat? InsyaAllah. Jadi jangan kita tengok orang tu hebat-hebat zahir, kita kata sombong. Jangan. Wajib bersangka baik. Ingat lagi pesan Tok Guru. Tok Guru pesan, jangan bila kau tengok orang tu kaya, banyak harta, pakai kenderaan hebat-hebat, terus kau kata dia ahli dunia, terus kau kata dia orang sombong. Jangan. Sebab sifat sombong ni bukan duduknya di luar, duduknya dalam hati. Saya pakai baju compang-camping, saya pakai kereta buruk-buruk je, saya duit tak banyak, saya kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang je, tapi dalam hati saya merasa lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Sebenarnya saya lah orang yang sombong berbanding dengan orang yang pada zahirnya pakaiannya sempurna, pakaiannya mahal, tapi dalam hati tak pernah pun merasa lebih hebat daripada orang lain. Begitu. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, artinya maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri,
iaitu sejahat-jahat, sekeji-keji, sehuduh-huduh, secelaka-celaka tempat, bagi orang yang takabur ni Allah Ta'ala kata dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada barang yang menceritakan ia akan dia dari Tuannya yang maha mulia, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu wa tam. Ambil bitri. Bila. Alhamdulillah. Tanda saya punya kitab muka surat 130. Tolong tanda. Saya punya kitab 130. Nanti senang nak cari. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, sekalian yang hadir yang mengikuti, yang baru yang lama, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, sepupu papat kita, anak-anak buah kita, cucu cicit ciak kita, keturunan semuanya. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang banyak buat baik, banyak tolong kita, banyak support kita, yang doakan kita baik-baik. Tak lupa juga kawan-kawan kita, saudara mara yang tak senang dengan kita. Moga-moga sekaliannya diampuni oleh Allah Subhanahu Taala tidak terkecuali, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Jadikan orang istiqamah belajar bersungguh-sungguh. Sabar banyak-banyak dalam mencari ilmu ni. Kerana ilmu ni benda yang sangat bernilai, lebih daripada intan belian lagi. Maka sudah tentulah banyak cabaran, halangan, gangguan, dugaan. Kena sabar banyak-banyak minta tolong dengan Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita semuanya zahir dan batin. Selamatkan anak bini kita semuanya, kawan-kawan kita, keturunan kita hingga kiamat daripada terikut dengan pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita, memberi rezeki yang halal lagi luas, lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita kawan-kawan yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keberkahan dalam apa yang kita usahakan di atas dunia ini. Mudah-mudahan direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan keturunan kita anak-anak yang soleh yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dilantik oleh Allah di kalangan keturunan kita nanti wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam majlis yang sangat mulia ini kita bermohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan, kemenangan kepada umat Islam di Palestin, di Yaman, dan sekalian negara-negara Islam, dan sekalian umat-umat Islam yang sedang ditindas, dizolimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi kemenangan, diberi pertolongan, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang berjuang Allah Ta'ala mengikhlaskan hati mereka dalam perjuangan mereka. Mudah-mudahan amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina wa alaykum bi unsa wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Siapa tu? Najib. Oh, lah. Okay, salam dulu. Pingsan dah? Bila pingsan ni? Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan yang belum join group boleh join Yang belum join group boleh join group, free saja. Percuma saja, tak ada bayaran apa-apa, boleh ikut kelas secara berkala. Insya-Allah. Kalau ada soalan nanti dalam grup insya-Allah. Soalan dalam grup. Dalam grup. Lek ke apa? Lek? Lek. Ya bawa ni ya. Ayat pelihara daripada mana tadi? Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Sahabat kita, ayat pelihara dari api neraka tu untuk suami saja ke dah? Untuk semua. Untuk semua. Semua.
Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah daripada azab neraka Allah. Sebab tu kita kena buat sebab-sebabnya, meninggalkan benda yang dilarang, membuat benda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh bila mati ustaz? Sikit je. Roh tak mati. Di antara perkara-perkara yang Allah kecualikan daripada binasa adalah roh. Selain daripada itu. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insya-Allah besok hari apa? Besok hari Ahad dah. Pagi besok insya-Allah. Pagi besok ada kelas subuh insya-Allah. Doakan saya diberi taufik. Tak terlajak. Kampung Gelam. Besok Masjid Kampung Gelam. Berapa bulan? Minggu kedua lah. Lepas tu besok kelas subuh, kelas duha 9.30. InsyaAllah Abang Mian, terima kasih. Kalau kereta boleh 2 jam lebih. Betul ke kita ada roh? Betul ke kita ada roh? Jawabnya betul lah kita ada roh. Cuma hakikat roh kita dalam jasad kita ni tidak diketahui. Bagaimana hakikat roh dalam jasad kita tidak diketahui. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui hakikat roh tu bagaimana. Roh wajib percaya adanya roh. Bila kita mati dipisahkan roh kita daripada jasad. Sekarang ni kita hidup dengan roh. Macam kitab Tauhid tu disebut Allah Ta'ala hidup tanpa roh. Kita hidup dengan roh dalam kitab Tauhid sebut. Maka kita ni dipanggil kam muttasil. Sesuatu zat yang bergabung. Wallahu a'lam. Okey, selamat berehat semua insya-Allah. Okey, kita nak menjamu selera. Makan time. Apa hukum letak minyak wangi di kubur? Tak ada masalah. Supaya senang kita nak pergi ziarah. Daripada bau-bau macam bilik kita, toilet kita pun kita letak minyak wangi. Apa hukum letak minyak wangi dalam tandas? Tak ada masalah sahabat. Letak minyak wangi di kubur, letak di batu nisan, tak ada masalah. Bukan syirik. Faham betul-betul makna syirik. Syirik ni makna kita percaya dalam hati kita ada sesuatu yang setanding Allah, sama kuasa dengan Allah, boleh memberi kesan seperti Allah, memberi manfaat, memberi mudarat seperti Allah, zat sifat perbuatannya seperti Allah, baru jatuh syirik. Ilmu mancing tak ada Abang Mian. Saya dah lama tak mancing Abang Mian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih alana wa